Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Hari ini, hari Selasa bersamaan dengan 30 Januari 2024 dan hari ini, pagi ini dalam segmen Zoom In, saya bersama-sama dengan tetamu yang cukup istimewa yang akan memberikan maklumat yang lebih luas mengenai topik kita pada hari ini, iaitu AI untuk rakyat, kecerdasan buatan untuk rakyat, program pembelajaran kendiri dalam talian. Dan kini saya perkenalkan kepada anda semua, bersama-sama saya sekarang ini Puan Elina Roslan selaku pengarah strategik komunikasi My Digital Corporation. Apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih Wak kerana menjemput saya ke rancangan ini pagi ini. Terima kasih juga kerana sudi ke konti kami pada pagi ini. Puan dah bersedia untuk memberikan sebar luaskan lagi mengenai AI untuk rakyat ni? InsyaAllah boleh. InsyaAllah, Alhamdulillah. Mari kita. Baik. Dan untuk pengetahuan anda semualah pendengar-pendengar, selain boleh mendengarkan kami melalui portal rasmi kami, anda juga boleh mengikuti kami. Temu bual kita hari ini telah pun bersiaran langsung di Facebook utama kami di Radio KPKT. Jadi nak tengok Puan Elina kita yang cantik pagi ni, anda boleh terus ke Facebook kita sekarang ini. Dan jika terdapat pertanyaan ataupun persoalan mengenai topik kita iaitu AI untuk rakyat ini, anda boleh terus tinggalkan komen anda di ruangan Facebook kami ataupun di portal rasmi kami di chat box. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya nak memberi pengenalan lah sedikit mengenai AI untuk rakyat ini. Dan kerajaan baru-baru ini telah memperkenalkan program AI untuk rakyat yang berkeupayaan merapatkan lagi jurang literasi digital dan pemahaman teknologi kecerdasan buatan ataupun AI dalam kalangan rakyat. Dan untuk memulakan segmen pagi ini, mungkin Puan Elina boleh terangkan seberlanjut apakah AI untuk rakyat dan tujuan utama program AI untuk rakyat ini diadakan. Silakan. Okay, terima kasih Wak. Sebenarnya AI untuk rakyat ni, sebelum kita pergi ke program, mungkin kita pergi ke backstory sikit lah latar belakang. Kita tahu, sedia maklum bahawa di bawah kerajaan Madani ni kita tengah bergerak pantas ke arah ekonomi digital. So jadi antara usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ialah untuk memastikan rakyat kita tidak ketinggalan. Sementara teknologi tengah bergerak pantas, segala dasar dan polisi telah digubal dan dilaksanakan. Kita kena pastikan rakyat yang akan mendukung cita-cita ni semua, yang akan melaksanakan ni, tidak ketinggalan. Jadi salah satu inisiatifnya adalah AI untuk rakyat lah. Baiklah, dan seterusnya katanya program ini dibangunkan melalui kerjasama pihak Intel Malaysia dan pihak Kementerian Ekonomi melalui My Digital sendirilah kan. Dan ianya telah dilancarkan oleh Perdana Menteri kita iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di Universiti Putra Malaysia pada 16 Januari yang lalu. Dan penghasilan AI untuk rakyat yang disediakan ini memberikan pemahaman asas mengenai teknologi ini dan memberi peluang untuk memperdalam pengetahuan teknologi dalam dunia digital. Jadi, adakah AI untuk rakyat ini boleh dipelajari untuk semua lapisan umur dan bagaimana cara-cara untuk menyertainya? Silakan. Okay. AI untuk rakyat ni memang untuk semua lapisan masyarakat. Kita telah bekerjasama dengan Intel untuk memastikan modul-modul ni ada dalam 4 bahasa. Dan selain dari itu, ia juga boleh diakses atau mesra untuk orang yang kelainan upaya, terutama yang mempunyai masalah penglihatan. Sebab kita ada fungsi braille dan juga fungsi yang mesra disleksia. Jadi ada fungsi kita boleh tukar font size untuk pastikan dia mesra yang ada masalah disleksia lah. Jadi AI ni merupakan satu topik yang hangat diperkatakan, terutama AI generatif. Kalau kita tengok baru-baru ni sangat hangat diperkatakan tentang ChatGPT dan sebagainya. Jadi kita perlu pastikan
setiap lapisan masyarakat ni dia faham apa itu AI, dan AI ni datang dalam berbagai bentuk. So dalam AI untuk rakyat kita ada 2 modul, iaitu AI aware dan AI appreciate. So dalam AI aware tu dia memberikan maklumat asas. Jadi kita faham AI itu apa yang terkandung, aplikasi apa yang menggunakan AI, apa beza antara AI dan robotics dan sebagainya. Dan bila AI appreciate pula, dia lebih mendalam sikit lah. Dia apakah bentuk-bentuk AI yang ada. Baiklah, saya difahamkan juga program ini tersedia dalam 4 bahasa. Ya. Dan makna kata tak kisah orang tu mempunyai bahasa ibunda, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, Mandarin ataupun Tamil, mereka juga boleh mendaftar untuk AI rakyat ni kan? Ya. Dan seterusnya Puan, mungkin ada pertambahan lain? Sebab modul ni kita nak pastikan tak ada rakyat yang ketinggalan. Jadi dia adalah modul pembelajaran kendiri, self-paced dan secara atas talian. So kita kita rasa selepas COVID ni ramai dah rakyat Malaysia ni dah ada peranti, sama ada smartphone, tablet ataupun laptop atau desktop. Tak kira di mana kita berada, walaupun di kampung-kampung pun kita ada infrastruktur seperti pusat pedi yang ada di kawasan luar bandar. Jadi akses kepada modul ni dimudahkan. Jadi di mana anda berada boleh buat pada bila masa. Kalau rasa sibuk boleh berhenti sekejap, boleh sambung balik. Jadi dia self-paced lah. So kalau kita jenis yang kita pernah test, rakan-rakan dekat office ni yang Gen Y, Gen Z ni dia baca laju. Lepas tu dia memang digital native kan. Memang pada dia orang digital ni secara semula jadi. So dia buat dua modul tu, ada setengah tu dalam setengah jam dah siap. Tapi macam mungkin saya nak baca dengan lebih teliti, perlahan-perlahan semua tu, saya ambil masa dalam saya rasa dalam 2 jam jugalah nak siapkan dua-dua modul tu. So tapi dia tak ada kekangan masa. Bila-bila masa kita boleh berhenti dan kita boleh sambung. Oh, maknanya kata kita boleh sambung lah. Kita dah masuk sekejap, lepas tu kita nak berhenti berehat makan ke kita boleh masuk balik. Menarik. Sebentar lagi kita nak bertanyakan lebih lanjut kepada Puan Elina mengenai AI untuk rakyat ini. Maksudnya program AI untuk rakyat. Jadi kepada anda yang bersama-sama saya dan Puan Elina ketika ini, teruskan mendengar di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Kerajaan mensasarkan sejuta rakyat akan mengikuti program literasi kecerdasan buatan AI selama 4 jam hingga hujung tahun 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebagai permulaan program itu perlu segera dilaksanakan dan dimulakan kepada pelajar sekolah, penuntut universiti dan penjawat awam. Menurutnya, program asas mengenai AI itu terbuka kepada rakyat sebagai usaha transformasi digital yang sedang giat dijalankan kerajaan. Anwar berkata, kerajaan serius dalam melaksanakan transformasi digital negara dan ingin memastikan rakyat menyedari sepenuhnya inisiatif berhubung perkara itu sekaligus menjadi celik digital serta celik kecerdasan buatan AI. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Artificial Intelligence AI untuk rakyat di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM hari ini. Dilaporkan bahawa sektor digital Malaysia memberikan sumbangan yang signifikan iaitu 23.2% kepada keluaran dalam negara kasar, manakala impak ekonomi digital dijangka terus meningkat dan diunjurkan menyumbang sebanyak 25.5% kepada ekonomi negara pada 2025 serta mewujudkan hingga 500,000 peluang pekerjaan. If we are serious about digital transformation and AI, we have no choice but to get the general public, the rakyat, fully aware of what I call cultural literacy and literacy digital, or digital literacy and AI literacy.
Baik, ini berita yang baru kami terima. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli maklumkan kerajaan sediakan portal kendiri atas talian dikenali AI Aware dan Aware Appreciate secara percuma yang tersedia dalam 4 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil untuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut beliau, program AI untuk rakyat dan inisiatif kerajaan ini dilancarkan demi meningkat pengetahuan asas rakyat Malaysia mengenai teknologi dalam era digital. My Digital telah berjaya membangunkan satu portal pembelajaran kendiri atas talian untuk memperkenalkan dan mempermudahkan pemahaman AI kepada rakyat, iaitu program AI untuk rakyat. Program pengetahuan asas tentang AI ini adalah terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam 4 bahasa, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin dan Bahasa Tamil. Program ini mengandungi 2 modul iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal, program ini boleh dilengkapkan mengikut tahap kelajuan masing-masing atau boleh juga dihabiskan dalam masa 4 jam kalau ada orang lah yang dia nak buat 4 jam secara terus-menerus. AI untuk rakyat adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Bagi golongan pelajar, program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini.
Komunikasi Strategik My Digital Corporation yang akan memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai AI untuk rakyat. Jadi kepada anda yang mempunyai pertanyaan ataupun persoalan kepada Puan Elina, anda boleh terus turunkan komen anda ataupun pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook kami yang sedang bersiaran langsung. Selain juga anda boleh bertanya di ruangan chat box kami di website ataupun portal rasmi kami iaitu di radio.kpkt.gov.my. Baiklah, untuk meneruskan lagi dengan lebih lanjut pertanyaan kepada Puan Elina, saya nak bertanyakanlah, adakah AI untuk rakyat ini sama fungsinya dengan chat GPT? Tidak sama sekali. AI untuk rakyat ni adalah modul pembelajaran kendiri. Mana kita pecahkan maklumat-maklumat berkenaan AI ni dalam small pieces lah, kecil-kecil je. So dia akan bagi satu point, lepas tu kita belajar, lepas tu dia akan tanya soalan. So dia agak interaktif. So kita belajar, dia adalah portal pembelajaran. So manakala ChatGPT pula adalah satu format AI yang generatif. Dia akan generate atau mengeluarkan lah atau membentuk sesuatu, generative AI ni. So ChatGPT adalah dalam bentuk teks. Kita juga ada berbagai jenis generative AI kat Malaysia ni atau di dunia sekarang ni. So ada yang akan boleh membuat lukisan, ada yang boleh mengubah wajah kita, macam seperti macam Wana pernah main kat TikTok filter tu kan, atau kat Instagram. Betul. Itu adalah salah satu sejenis AI juga. So kita mungkin tak sedar dalam kehidupan kita sekarang ni dah ada AI, kita dah guna AI ni. Jadi makna kata kalau yang contoh saya cari baju lah dekat Instagram kan, adakah ianya nanti lepas tu dia keluar baju je semua, adakah ianya juga sejenis AI? Ya, sebab AI ni dia bekerja menggunakan data. Jadi kalau dia pembelajaran AI ni dia menggunakan data. So bila kalau for example Wana cari baju warna putih lah, misalnya baju putih tu nanti mana Wana pergi dia akan ikut, dia pergi website ni tiba-tiba ada iklan baju putih. Lepas tu itulah antara fungsi AI yang digunakan untuk pemasaran dan e-commerce. Mana kata dalam seharian kita pun tak sedar sebenarnya kita telah pun menggunakan sejenis AI juga kan. Jadi Puan, mungkin ada orang kat luar sana dia risaulah ada AI ni kan, mungkin dia kata mungkin fungsinya sama dengan ChatGPT kan, macam akan kehilangan pekerjaan ataupun pekerjaan sistem menggunakan orang tu akan berkurangan. Jadi apa komen Puan?
Sebenarnya My Digital ada keluarkan satu laporan tahun lepas dipanggil Generative AI punya impact to Malaysian economy. So laporan ni spesifik pada ekonomi Malaysia. Kita membuat kajian dan kita dapati sebenarnya generative AI ni mampu memberikan peluang market capacity potential tu pada lebih dari USD 113 bilion, lebih kurang suku daripada GDP kita tahun 2022. So potensi penggunaan generative AI ni sangatlah besar. Dan generative AI ni atau yang disebut seperti macam ChatGPT semua ni, dia mempunyai kebaikan kalau digunakan secara beretika. Ya, antaranya ialah untuk membantu kita meningkatkan kreativiti, lepas tu mempercepatkan discovery. Kalau dulu Wana masa belajar bila nak buat assignment kena pergi library ambil buku satu-satu, check satu-satu kan. Sekarang walaupun tak ada AI, kita gunakan Google lah for example kan. Bila kita search dah ada maklumat. So yang tu pun dah ada sedikit AI, tapi bila dengan adanya generative AI ni dia lebih pantas. Jadi dia akan tarik segala maklumat data yang dia boleh dapat melalui internet ni, dan dia boleh satukan dari satu karangan untuk kita. Siap dah karangan tu. Cuma kita sebagai manusia masih lagi perlu menggunakan fikiran kita, akal kita untuk verify fakta-fakta tu. Nak pastikan fakta tu betul, susunan ayat tu betul. Betul, kadang-kadang bila kita gunakan tu tidak semuanya ayatnya bersusun dengan apa yang kita cakapkan. Dan dari kajian yang kita buat juga, kita dapati sebenarnya AI ni tidak akanlah menjadikan peluang pekerjaan tu berkurangan. Cuma kita kena, sebab kita sebagai rakyat Malaysia kenalah bersedia untuk menerima teknologi ini dan tukar cara kita kerja. Mungkin kemahiran yang diperlukan, mungkin kemahiran yang lebih tinggi. Kalau dulu mungkin for example kalau AI yang digunakan di teknologi yang digunakan di sektor perdagangan, dulu mungkin kita menggunakan manual labor. Tapi lepas ni mungkin kemahiran yang diperlukan ialah lebih pada mengendalikan drone, mengendalikan mesin-mesin yang berasaskan AI. Maknanya kata dengan bantuan adanya AI untuk rakyat ni lebih memudahkan lah kan. Dia lebih pada pengetahuan asas. Supaya orang tak takut pada AI. Sebab kita ni salah satu matlamat AI untuk rakyat ni adalah untuk mengubah persepsi kita tentang AI. Sebab saya rasa kita semua dah dipengaruhi dengan movie Hollywood. Kalau kata AI je fikir Terminator, dia akan menguasai dunia, menghancurkan manusia semua. Jadi kita nak tunjukkan sebenarnya AI ni banyak kelebihan dia, banyak manfaat dia, dan dia lebih pada kalau saya nak gunakan filem juga sebagai perbandingan, mungkin AI yang lebih rapat dengan apa yang kita ada sekarang ialah Jarvis dalam Iron Man. Dia membantu tuan dia. Betul. Tadi pun ada menyebut adanya orang yang macam takut untuk menggunakan ataupun menyertai program AI ni kan. Jadi bagaimana pihak My Digital sendiri dapat meyakinkan masyarakat di luar sana untuk menyertai program AI untuk rakyat ini? Okay. Sebenarnya program ni sangat mudah untuk diikuti. Boleh ke sesawang ai.gov.my. Daftar di sana dan terus boleh ikuti program tu. Dan kami tak ambil maklumat sensitif. Kita cuma nama pun boleh bubuh nama samaran saja, sebab untuk nak letak dekat badge tu nanti. Bila dah habis kita akan dapat badge. So boleh letak nama samaran, tak payahlah bubuh nama penuh. So nama penuh pun tak perlu bagi. I think kita cuma ambil nombor telefon
dan mungkin email kalau you nak verification melalui email, dan postcode. Alamat pun kita tak minta, IC number tak minta. So sebagai satu portal ia agak selamat, amat selamat. Dan untuk mengikuti program ni pun amat mudah. Seperti saya katakan tadi, dia adalah pembelajaran kendiri dan ikut pace masing-masing lah. Kalau laju-lajulah, cepatlah siap. Kalau ada masa macam 5 minit je nak layan sambil tunggu anak, nak ambil anak kat sekolah ke, orang tengah tunggu sambal pecah minyak ke, bolehlah buat sikit-sikit. Okey, baiklah. Jadi kepada anda di luar sana yang berminat untuk menyertai program AI untuk rakyat ini, untuk memperdalam lagi pengetahuan teknologi dalam dunia digital, jangan risau. Kerana AI ni tidak akan ambil kita punya data lah kan. Kita just untuk memberi peluang dan ruang untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai dunia digital ini. Dan seterusnya puan, kita nak bertanyakan juga, AI untuk rakyat ini merupakan sebuah program pembelajaran kendiri kan, macam puan cakap tadi. Jadi berapa lamakah tempoh program ini dijalankan, dan saya juga difahamkan terdapat 2 bahagian dalam program ini. Mungkin puan boleh kongsikan kepada kami? AI untuk rakyat ni ada 2 bahagian, iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Di bawah AI Aware, kita berikan pengenalan asas tentang AI. Kita bagi definisi AI, apakah itu AI, apakah itu kecerdasan manusia, apa perbezaan antara robot dan kecerdasan manusia, apakah AI dan bukan AI, ya, dan juga memperbetulkan mitos atau persepsi yang AI ini adalah mesin yang akan menguasai dunia. So itu adalah basic. So modul ni seperti saya cakap tadi, kalau kita ni jenis yang speed reader, membaca dengan pantas dan boleh proses maklumat dengan cepat, dia boleh dilalui dengan sekejap saja. Tapi kalau macam saya suka baca, nak faham betul-betul apa benda ni kan. Lepas tu bila lepas habis satu section tu, dia akan tanya soalan. Lepas tu habis tu dia akan ada soalan quiz. So kita punya markah dia kalau capai 70%, dia akan bagi badge. So AI Aware basic maklumat asas, lepas tu kita akan pergi ke AI Appreciate. So AI Appreciate ni pula sama juga, dia punya modul dia dipecahkan untuk beberapa segmen yang senang difahami, ya, dengan ada interaktif, ada video, ada karangan, ada sikit-sikit lah. Dia tidak membebankan untuk kita belajar. So dia AI Appreciate ni dia lebih pada nak faham lebih dalam sikit apa itu AI domain, apa impact AI pada industri, dan menggunakan AI secara beretika, dan juga menjawab soalan-soalan yang membuatkan kita ni risau tentang AI. So kita bila habis 2 bahagian ni, kita akan dapat 2 batch lah, AI Aware dan AI Appreciate. Tadi pun ada menyebut ada markah kan. Jadi kalau kita tak capai markah yang dia ada markah, maksudnya 100% kan. Jadi kalau misalkan kata orang tu dapat rendah, macam mana? Rendah, buat balik lah. Kena ulang je lah. Maksudnya dia tak boleh nak ke next section macam tu. Dia kalau AI Aware tu kita tak capai 70%, dia tak boleh ke next section lah. Jadi ulang balik je. Jadi kepada anda semua yang berminat untuk program AI untuk rakyat ini, untuk memperdalamkan lagi pengetahuan anda, jangan tunggu-tunggu lagi lah untuk menyertai program ini. Dan seterusnya puan, kita nak bertanyakan juga, sekiranya saya telah selesai menamatkan program AI untuk rakyat ini, apakah yang boleh saya lakukan seterusnya? So seperti saya katakan, AI untuk rakyat ni memberi kita pendedahan awal dan pendedahan asas. Jadi kita faham apa itu AI. So bagi pelajar-pelajar sekolah atau universiti, mungkin ia akan mencetuskan minat yang lebih mendalam untuk kita atau untuk mereka menjurus pada bidang AI dan bidang teknologi ni. Sebab
ialah seperti masa saya cakap masa permulaan untuk kerajaan atau negara kita bergerak maju, kita perlukan bakat-bakat yang mempunyai kemahiran teknologi tinggi ni untuk sama-sama membangunkan negara. Jadi itulah antara satu matlamat. Terdapat banyak program-program AI secara dalam talian ataupun melalui kursus-kursus di universiti-universiti dan kolej swasta pun ada. Jadi yang AI untuk rakyat ni matlamat dia adalah untuk membuka minda, untuk memberi fahaman asas. Jadi orang tak takut pada teknologi ni, lebih pada tu. So tapi dari My Digital sendiri, ini merupakan satu permulaan bagi kami. Portal ai.gov.my adalah portal yang kami rasa kami akan bina menjadi lebih mempunyai lebih maklumat lah tentang AI di situ. So kita akan mula dengan AI untuk rakyat. Mungkin kita akan tambah lagi program-program yang akan datang dalam di masa hadapan. Sekarang ni kita fokus ke AI untuk rakyat lah. Sama-sama kita nantikan. Baiklah, itu dia antara perkongsian daripada Puan Elina setakat ni. Jadi kita nak berehat sebentar. Kita nak bagi Puan Elina berehat sekejap. Kepada anda yang sedang mendengarkan kami, teruskan kekal bersama-sama kami. Jika ada pertanyaan ataupun persoalan, tinggalkan pertanyaan anda itu di ruangan komen kami. Nanti saya akan bacakan. Baiklah, teruskan mendengarkan kami di Radio KPKT, saluran komuniti anda. Bukan AI. Kerajaan mensasarkan sejuta rakyat akan mengikuti program literasi kecerdasan buatan AI selama 4 jam hingga hujung tahun 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebagai permulaan program itu perlu segera dilaksanakan dan dimulakan kepada pelajar sekolah, penuntut universiti dan penjawat awam. Menurutnya, program asas mengenai AI itu terbuka kepada rakyat sebagai usaha transformasi digital yang sedang giat dijalankan kerajaan. Anwar berkata, kerajaan serius dalam melaksanakan transformasi digital negara dan ingin memastikan rakyat menyedari sepenuhnya inisiatif berhubung perkara itu sekaligus menjadi celik digital serta celik kecerdasan buatan AI. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Artificial Intelligence AI untuk rakyat di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM hari ini. Dilaporkan bahawa sektor digital Malaysia memberikan sumbangan yang signifikan iaitu 23.2% kepada keluaran dalam negara kasar, manakala impak ekonomi digital dijangka terus meningkat dan diunjurkan menyumbang sebanyak 25.5% kepada ekonomi negara pada 2025 serta mewujudkan hingga 500,000 peluang pekerjaan. If we are serious about digital transformation and AI, we have no choice but to get the general public, the rakyat, fully aware of what I call cultural literacy and literacy digital, or digital literacy and AI literacy. Baik, ini berita yang baru kami terima. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli maklumkan kerajaan sediakan portal kendiri atas talian dikenali AI Aware dan Aware Appreciate secara percuma yang tersedia dalam 4 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil untuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut beliau, program AI untuk rakyat dan inisiatif kerajaan ini dilancarkan demi meningkat pengetahuan asas rakyat Malaysia mengenai teknologi dalam era digital. My Digital telah berjaya membangunkan satu portal pembelajaran kendiri atas talian untuk memperkenalkan dan mempermudahkan pemahaman AI kepada rakyat, iaitu program AI untuk rakyat. Program pengetahuan asas tentang AI ini adalah terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam 4 bahasa, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin dan Bahasa Tamil. Program ini mengandungi 2 modul iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal, program ini boleh dilengkapkan mengikut tahap kelajuan masing-masing
atau boleh juga dihabiskan dalam masa 4 jam kalau ada orang lah yang dia nak buat 4 jam secara terus-menerus. AI untuk rakyat adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Bagi golongan pelajar, program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini. Kembali lagi bersama saya Wana di sini menemani anda dalam segmen Zoom In bersama-sama dengan tetamu istimewa kita pada pagi ini iaitu Puan Elina Roslan selaku pengarah komunikasi strategik dari My Digital Corporation. Dan Puan, saya tadi kan dah war-warkan ada pertanyaan ataupun persoalan daripada pendengar-pendengar ataupun penonton kita. Jadi sekarang ni saya nak bacakanlah antara pertanyaan ataupun persoalan daripada penonton kita di Facebook. Dan pertanyaan daripada Encik Hizami Omar, apakah AI akan mengatasi manusia? Silakan. Takat ni saya rasa taklah kot. Belum sampai tahap tu lagi. Tapi kita tak tahulah masa depan. Tapi takat ni AI sebenarnya banyak, kalau digunakan dengan beretika, dia lebih untuk membantu manusia, bukan mengatasi manusia. Sebab rasa anugerah akal fikiran manusia ni terlalu tinggi lah kan. Sebab kita yang buat dia. Baiklah, seterusnya pertanyaan daripada Encik Haziq Takif. Katanya, saya ada persoalan bagaimana nak mengatasi keburukan AI ini. Atas kita, keburukan AI ni, setiap benda yang baru ada buruk dan baik, ada pros and cons. So atas kita untuk menilai dan memastikan kita sendiri menggunakan AI tu secara beretika, satu, dan juga berwaspada. Kita tahu kat luar tu ramai scammer juga menggunakan teknologi AI untuk memperdayakan ramai orang. Jadi kita kena peka dan waspada. Sebab itu AI untuk rakyat ni penting sebab dia memberikan pendedahan asas kepada rakyat Malaysia supaya kita semua peka dengan perkembangan teknologi kini. Baiklah, dan soalan terakhir daripada Encik Muhammad Adib yang bertanyakan yang AI tu dapat batch sahaja ke ataupun ada CJ digital? Takat ni minta maaf lah Encik Adib takat ni sebab dia hanyalah pengenalan. Dia bagi batch sahajalah. Tapi saya difahamkan ramai juga, ada juga pihak-pihak yang berminat untuk memberi sedikit ganjaran kepada sesiapa yang mempunyai batch ni. Cuma kami belum finalisekan lagi. Saya syorkan rakyat Malaysia cepat-cepatlah buat dulu. Mana tahu nanti bila dah ada pengumuman nanti boleh terus tebus ke hadiah-hadiah yang mungkin akan datang. Mungkin ada sesuatu. Saya pun tak sure lagi lah ni, masih dalam perbincangan. Sama-sama kita nantikan apakah ganjaran yang dimaksudkan Puan Elina tu. Baiklah, kita nak bertanyakan lagi kepada Puan. Seterusnya, mungkin adakah terdapat saluran-saluran yang betul sekiranya mereka ini mendapat ataupun menghadapi masalah ketika pendaftaran ataupun masalah-masalah lain yang akan timbul? Okey. Kami dah test portal tu, insyaAllah takkan ada masalah. Tapi sekiranya ada, boleh hantar email kepada C4IR, nombor 4 C4IR
at mydigital.gov.my. Jadi dalam masa waktu pejabat tu kami akan menjawab secepat mungkin lah. Jadi kepada anda yang ada masalah ketika pendaftaran ataupun semasa program AI itu dijalankan, anda boleh terus menghantar email. Saya ulang semula di c4ir@mydigital.gov.my dan mereka akan membalas secepat yang mungkin dalam waktu pejabat. Baiklah Puan, seterusnya kita nak juga bertanyakan kepada Puan sekali lagi, mungkin masyarakat boleh mendapatkan maklumat lanjut yang lebih lagi mengenai AI ini di mana Puan? Mungkin ada laman sesawang ataupun media sosial. Okey. Boleh ikuti ai.gov.my. Kat situ adalah portal untuk AI untuk rakyat. Tapi untuk mengikuti perkembangan lanjut mengenai AI untuk rakyat dan mana-mana aktiviti My Digital, boleh juga mengikuti media sosial kami di LinkedIn, Instagram, Facebook ataupun X dengan apa nama mengikuti kan? Instagram pun ada, My Digital Corporation. Di laman laman sesawang. Laman sesawang mydigital.gov.my. Itu adalah aktiviti-aktiviti berkenaan dengan My Digital, boleh dapati di situ. Untuk yang lebih terkini dekat media sosial lah, akaun media sosial kami di LinkedIn, Instagram, Facebook ataupun X. Baiklah, kepada anda yang ingin bertanyakan lagi beberapa soalan kepada Puan Elina, kita ada ada masa lagi untuk bertanyakan kepada Puan Elina, dan sementara itu kita nak berehat untuk kali terakhir ini. Sekejap lagi kita akan sambung bertanyakan kepada Puan Elina. Kekal bersama kami di Radio KPK TV, saluran komuniti anda. Kerajaan mensasarkan sejuta rakyat akan mengikuti program literasi kecerdasan buatan AI selama 4 jam hingga hujung tahun 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebagai permulaan program itu perlu segera dilaksanakan dan dimulakan kepada pelajar sekolah, penuntut universiti dan penjawat awam. Menurutnya, program asas mengenai AI itu terbuka kepada rakyat sebagai usaha transformasi digital yang sedang giat dijalankan kerajaan. Anwar berkata, kerajaan serius dalam melaksanakan transformasi digital negara dan ingin memastikan rakyat menyedari sepenuhnya inisiatif berhubung perkara itu sekaligus menjadi celik digital serta celik kecerdasan buatan AI. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Artificial Intelligence AI untuk rakyat di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM hari ini. Dilaporkan bahawa sektor digital Malaysia memberikan sumbangan yang signifikan iaitu 23.2% kepada keluaran dalam negara kasar, manakala impak ekonomi digital dijangka terus meningkat dan diunjurkan menyumbang sebanyak 25.5% kepada ekonomi negara pada 2025 serta mewujudkan hingga 500,000 peluang pekerjaan. If we are serious about digital transformation and AI, we have no choice but to get the general public, the rakyat, fully aware of what I call cultural literacy and literacy digital, or digital literacy and AI literacy. Baik, ini berita yang baru kami terima. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli maklumkan kerajaan sediakan portal kendiri atas talian dikenali AI Aware dan Aware Appreciate secara percuma yang tersedia dalam 4 bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Mandarin dan Tamil untuk meningkatkan literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Menurut beliau, program AI untuk rakyat dan inisiatif kerajaan ini dilancarkan demi meningkat pengetahuan asas rakyat Malaysia mengenai teknologi dalam era digital. My Digital telah berjaya membangunkan satu portal pembelajaran kendiri atas talian untuk memperkenalkan dan mempermudahkan pemahaman AI kepada rakyat, iaitu program AI untuk rakyat. Program pengetahuan asas tentang AI ini adalah terbuka kepada semua lapisan rakyat Malaysia secara percuma dan disediakan di dalam 4 bahasa, iaitu Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin dan Bahasa Tamil. Program ini mengandungi 2 modul iaitu AI Aware dan AI Appreciate. Dengan pendekatan pembelajaran kendiri yang anjal,
program ini boleh dilengkapkan mengikut tahap kelajuan masing-masing atau boleh juga dihabiskan dalam masa 4 jam kalau ada orang lah yang dia nak buat 4 jam secara terus-menerus. AI untuk rakyat adalah satu lagi inisiatif kerajaan untuk mendekatkan jurang literasi digital di kalangan rakyat Malaysia. Bagi golongan pelajar, program ini dapat memberikan gambaran asas tentang dunia AI yang bertujuan untuk menarik minat mereka untuk menceburi dan seterusnya membina kerjaya dalam sektor ini. Hai semua, kembali lagi bersama saya Wana di sini bersama dengan tetamu istimewa daripada My Digital Corporation iaitu Puan Elina. Dan sebelum kita berehat tadi, banyak dah perkongsian-perkongsian daripada Puan Elina mengenai topik kita pada hari ini iaitu AI untuk rakyat. Jadi kepada anda yang mungkin terlepas dengan perkongsian yang diberikan oleh Puan Elina, anda boleh tonton semula Facebook kami. Di Facebook kami ada ulangan siaran temu bual kita pada pagi ini. Dan seterusnya Puan, kita nak bertanyakanlah
untuk minit-minit terakhir ni, mungkin ada perancangan masa hadapan yang akan dilakukan oleh My Digital sendiri. Silakan. Untuk AI untuk rakyat ni, kita menyasarkan untuk dapat 1 juta rakyat Malaysia mengikuti program ini dalam masa terdekat ni lah. Mula perancangan kami dalam masa 3 tahun, tapi saya rasa melihat perkembangan dan keterujaan kawan-kawan kita dalam mengikuti program ni, saya rasa mungkin insyaAllah kita boleh capai 1 juta dalam tahun ni. So saya itu satu untuk AI untuk rakyat. Dan seperti saya cakap tadi, ikuti ai.gov.my ataupun ikuti social media kami. Akan datang pastinya akan ada lagi program-program yang menjurus pada AI untuk kita meningkatkan juga lagi kemahiran kita pada masa hadapan. Saya lupa nak cakap tadi, program ini adalah percuma ya. Program ini adalah percuma. Dia tak payah bayar apa-apa, just daftar dan boleh terus buat. Jadi jangan risau, anda daftar je, anda dah boleh mulakan modul untuk pembelajaran anda. Dan untuk mengakhiri segmen kita pada pagi ini, Puan, mungkin ada sedikit kata-kata akhir ataupun harapan daripada Puan sendiri. Silakan. Okay. Sebenarnya aspirasi negara untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, berteraskan ekonomi digital menjelang 2030 memerlukan usaha sama semua pihak, semua rakyat, bukan sahaja kerajaan tetapi syarikat swasta, dan juga rakyat kita sendiri yang akan mendukung cita-cita ni semua. Jadi agak penting untuk kita semua terdedah pada teknologi terkini. Ambillah peluang ini untuk mendapat ilmu asas tentang AI, agar minda kita terbuka dengan apa yang akan datang di masa sekarang, akan datang. Dan seperti kita katakan tadi, AI sebenarnya dah ada dalam kehidupan kita hari ini. Jadi mungkin lepas kita dah lalui program AI untuk rakyat ni, kita lebih peka, yang ni sebenarnya AI, filter yang kita duk tukar muka selalu suka-suka buat tu pun sebenarnya adalah teknologi AI. Baiklah, terima kasih Puan atas kata-kata akhir Puan tadi dan harapan untuk kita semua. Jadi kepada anda yang bersama-sama saya dan Puan Elina sejak daripada pagi tadi sehinggalah sekarang, terima kasih saya ucapkan atas sokongan dan kesetiaan anda untuk mengetahui lebih lanjut mengenai AI untuk rakyat ini. Dan lepas ni, jangan lupa cepat-cepat pergi mendaftar program AI untuk rakyat ni, dapatkan maklumat, dapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai teknologi dunia digital ini. Dan untuk itu saya menutup tirai segmen Zoom In kita pada pagi ini dengan lagu daripada nyanyian Pudar Indah Ruhaila. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.